Koya Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Koyak Podcast bersama Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Hari ni kita ada satu lagi podcast bersama aku, Pak An Peha sebagai host. Dan aku tak keseorangan sebab aku ada geng-geng aku, geng-geng atlet hari ini. Jadi geng pertama kita ada Berdugaut. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ya, itu dah Berdugaut. Geng yang pertama, geng yang kedua kita ada Hanif Kacang. Yo, sorry kap. Kamkum kap. Ya, ini dia atlet daripada Thailand. Next one, geng yang ketiga, dah lama dia tak join kita punya podcast. Kita ada Razi Seluar. Yo. Ya. Itulah. Aku baru pasal tau sebenarnya dalam Pantry Gelap ni banyak atlet kan. Macam kita ada Kailori kan. Kita ada macam Lin pun main chess, Ika main chess, Amir main chess. Ya. So kita ada Zul lutut, tapi dia tak dapat join kita hari ni sebab dia ada operation lutut. Ada agak kurang je. So hari ni kita nak bincangkan pasal sukan dalam community OKU penglihatan lah kan. So aku akan sebab kita masing-masing bermain sukan yang berbeza. Jadi aku akan mulakan dengan aku dulu. Aku punya soalan pertama aku adalah, korang main sukan apa dan macam mana korang minat game tu, dan apalah cabaran yang korang hadapi, liku-liku yang korang lalui kan. Macam aku tak adalah ni sangat, tak adalah atlet kan sebab main chess kan. Aku tak tahulah sama ada catur ni korang anggap sebagai sebuah sukan. Dia lebih kepada permainan kan, indoor game. Tapi kalau nak ikutkan main chess ni pun penat. Berpeluh agak main chess. So aku main chess dan aku punya cabaran dengan liku-liku aku, sebenarnya aku banyak kalah tu main mula-mula. Bila kau start main, kalau kau main chess, kau lawan dengan orang yang tak tahu sangat pasal chess, boleh menang. Macam aku boleh menang. Tapi waktu tu memang aku rasa, wah aku power ni main chess. Tapi bila aku lawan dengan orang yang otai-otai, yang dah lama main, koyak kalah macam tu ke. Macam kenapa kan. So dalam game permainan chess ni memang kau kena tahu lah kesilapan kau. Macam aku kena tahu kesilapan aku, dan aku tak boleh nak ulang balik lah kesilapan tu. Dan aku kena belajar daripada kesilapan tu. Dan aku ambil konsep ni kan, aku aplikasikan tu ke dalam hidup aku. So memang chess ni pun dalam masa yang sama mengubah hidup aku. So cabaran ni memang aku banyak kalah. Aku start main 2017 ke 2017 tu aku masuk dalam peringkat kejohanan peringkat kebangsaan kan. Aku wakil Perak. Sampai sekarang wakil Perak lagi, saja bagi tahu. Tapi waktu tu aku banyak gila kalah. Aku rasa aku menang dalam 2 game daripada 6 game. Memang time tu okey lah, main je lah kan. Dan aku dah masuk Lions Club semua, memang kalah juga. Memang kalah saja. Memang dapat 3 point daripada 6 point. And then masuk penghujung awal 2018. Itu baru aku rasa confident aku naik sikit bila aku dapat top 10 lah. Daripada 50 player dalam Penang untuk wakil zon utara untuk pergi dalam tournament Lions Club. Itu jadi macam nampak kalau kau kalah, kau teruskan je main kan? Jangan putus asa, you know. Orang kata buat sampai jadi lah. Kawan kata Joe Flizzo cakap. So itu ni lah cabaran aku. Memang aku banyak kali kalah. Even lepas daripada 2018 tu pun aku kalah agak tu. Banyak kali tu kalah. Serius kata. Memang banyak kali kalah. Sampai First game. macam mana? First game tu depends First juga. game tu Perak lah. First game aku memang main untuk Dia Perak. tak besar lah. Main untuk Perak. First game kejohanan tu lah 2017. 2018 tu pun aku wakil Perak. Para Sukma pun
memang hampir lah. Memang teruk gila down. Maybe sebab ada faktor lain juga kacau kan. Kalau kau nak main sukan ni, yang penting kau punya mental kau kena straight lah. Kena fokus kepada game. Kau tak boleh nak fikir benda lain. Kau tak boleh nak fikir pasal cinta ke. Kau tak boleh nak fikir pasal ni ada kucing kat rumah ni tak makan lagi ke. Tak boleh lah. Kau kena Makcik Kia ada kat situ. Yang fikir pasal dia. Makcik Kia. Nanti kau fikir pasal dia pula. Makcik Kia tengah buat kuih. Tak ada. Apa pula Makcik Kia ni aku. Aku dah tak up to date dengan benda-benda yang tengah trending ni. So cabaran aku tak habis lagi nak cakap cabaran aku. Lepas aku kalah dengan player Malaysia 2019. Baru-baru ni baru aku rasa game aku naik sikit bila aku dapat kalahkan player Malaysia yang aku sangat pandang dan sanjungi lah. Kan, sebab dia otai kan. So itu sedikit memang membakar lah semangat aku. Power. Nak dikatakan, bukan nak kata power pun. So nak dikatakan korang kena macam mana, jangan putus asa lah kan. Dan teruskan berlatih. Improvement. Betul. So itu dia daripada aku. Seterusnya aku nak tanya dekat Bedu Gaut. Bedu main apa Bedu? Main pusat kan Bedu? Dulu main pusat. Di latihan pusat lah. Okay. Aku minta maaf lah. Kalau suara lambat sikit, minta maaf lah. Aku main ni lah, balingan lah. Aku main lontar peluru, lembing. Dulu pernah juga main cakra. Sekarang ni dah tak ambil cakra lah. Aku fokus pada peluru dengan lembing je lah. Aku start main umur 13 lah. Yang aku jenis beria dah main start kan. 13 tahun tu dah start main. Tu aku first dekat Melaka rasanya. Melaka tak ingat 2000 berapa. Kat Melaka aku start main. Time tu lah umur 13 pegang bola peluru tu. 7 kilo lebih lah. 7 kilo berapa entah. Time tu takut lah kita umur 13 lawan dengan orang-orang yang dah berumur time tu lah 20 lebih pun semua. Betul. Iya, first main tu confirm kalah lah. Apa lagi nak cakap lah? Tak, kiranya waktu tu kau umur 13 tu berat badan kau berapa? Rasanya berat yang sekarang lagi lah. Oh, berat lagi. Yelah, aduh. Takkan kiranya memang kau memang main balingan je lah. Tak ada main. Tak ingat apa. Kau tak ada main larian ke apa? Larian tak ada. Oh, tak ada main larian. Kalau tu je lah main. Tak ada main benda lain tak. Oh ya, yang kau ada cerita dekat aku yang tu je lah aku. Yang kau ada cerita kat aku yang kau lari sampai rempuh podium, sampai pecah podium tu, kau main apa? Tu kan main, tu training. Oh, training. Okay. Sampai pecah podium. Jangan pecah. Okay. Nak tunjuk aku yang kuat kan. Tapi malu siut. Kalau ramai. Tak ada berdarah apa lah akhirnya waktu tu kan. Teruk kat tu insiden tu. Oh ya? Berlubang bahu. Berlubang bahu ada tattoo lah sekarang kiranya. Hancur siut. Lupa. So, ada. Tunjuk takut ngeri tengok. Kiranya pada Parat Sukma yang sebelum ni, yang dekat Perak 2018 punya Parat Sukma, engkau main untuk Negeri Pahang dan main untuk Lembing dengan lontar peluru, betul tak? Betul. Kiranya kau ni lah saing-saing dengan Kai, dengan Zul ke macam mana? Kategori apa kau? Aku kategori lain. Aku kategori B3 macam Kai dengan Zul. Ini kategori B2. Kat dalam pentai gelap aku tak ada lawan siapa-siapa kot. Oh ya. So wakil lah B3 dalam pentai gelap ni. Wow. So kiranya aku rasa kau antara yang paling veteran kot dalam grup pentai gelap. Dah biasa main sukan kan, betul tak? Betul tak.
Ya, Tu, ya. tu nak 13. tanya kan Dah, tu. tak ada. Lembing berapa jauh tadi? Dia ikut ni lah. Ikut mata kau tengok ah. Kalau dekat kau tengok dekat lah dia tu. Mampus. Time aku 13 tahun, peluru 7 kilo. Aku angkat 2 tangan siut. Eh, Tak larat. lepas tu kau Berat kau gila. baling lontar peluru tu guna 2 tangan. Macam ni lah. Macam apa? Macam tangan. Dragon Ball punya cerita. Itu. Kamehameha. Berdua Tapi, Ya, betul. tapi tak ada tak adalah confident menang. Memang batal semua. Oh, memang so sekadar masuk je lah. tu. Aku tengok kau punya bentuk fizikal tu, kau boleh saing-saing dengan Ziad tu. Oh, Kategori lain, sorry. Kategori lain. oh kita kira lain. Dia standing dengan kau lah, 17 meter. Itu dia Bedu Gaut. Jadi next kita ada Hanif Kacang. Nip Kacang, kau main apa? Aku main olahraga larian. Oh, kategori apa? LD Kategori kategori 13. Apa? Oh sorry. Oh dia lain sikit Kalau olahraga LD lain nama dia T13. Macam mana? Kalau apa dia ringan sikit. Aku tahu je. Macam mana? Aku start main olahraga masa 8 tahun. Main olahraga. Main larian. Waktu tu adalah wakil negeri ke, wakil Malaysia ke, wakil macam mana? Wakil bumi. Wakil negeri. Oh, wakil negeri. Daripada umur 8 tahun? Oh, kau lebih veteran lah. Kau nak kata kau lebih veteran lah ni? Waktu kau 8 tahun tu kiranya kau main apa? Larian macam mana? Main lari. Main lari-lari lah. Dia macam main step-step lah. Ke macam mana? Main lari straight lah. Don't belok-belok. Tak, to be honest, to be serious lah. Serius. 100 meter ke macam mana? 100 meter and 200 meter. Oh, okay. So, daripada kau umur 8 tahun, setiap tahun lah. Umur kau umur 8, umur 9, waktu kau umur 9 tahun, waktu kau umur 10 tahun, tu pun kau main sampai sekarang? Main lagi sampai sekarang. Tapi ada juga berhenti. Kalau sekolah menengah tu, last 2000 berapa 2014 Kedah tu. Oh, selama ni memang kau wakil negeri apa? Faham, tak pernah tukar. Kau memang setia lah orangnya. Ya, setia. Weh, macam dalam status WhatsApp Kacang dia kata. Kesetiaan itu adalah atas diri masing-masing. Itulah, itu kata Kacang, dia setia lah. Tak tahulah kesahihannya dalam hubungannya. Macam mana Kacang jadi kiranya Kacang kau balik topik tu. Tak apa. Kacang, kiranya apa kau punya liku-liku kau? Kau main macam mana? Kau masa tu MSSD dekat Kek Jalil. MSLD, okay, betul? MSSD bang. MSSM lah. Okay. Rasanya MSSM. Masa di Pondok. Dekat Kek Jalil. Main 100 meter. 1 meter. Masa tu ialah permulaan kita lumba dengan orang lah. Lumba dengan orang yang lebih tua. lebih pengalaman macam tu lah. Kiranya kau lumba dengan orang yang lebih tua ke sebaya? Ada sebaya, ada tua sikit. Oh, okay, dan waktu tu kau ingat tak kau dapat apa waktu tu? Kalah. Kau kalah, ada nombor ke? Nombor 4 daripada? 8 orang. Apa? Bagi aku itu adalah satu pencapaian juga. Betul. Alamak, nak rendah diri tapi tak kena tempat. Alah. So, kayaknya Kacang, apa lagi yang kau rasa waktu kau main larian ni kau rasa sukar? Kau rasa macam mata kau ni menghalang untuk kau berlari?
Yelah sebab mata dah tak nampak. Kau nak lari pada realiti pun tak boleh. So macam mana? Suka dia kalau kita lumba dekat tengah panah. Suka dia kalau kita contoh kan. Kita ni silau. Nak lumba. Kadang lane 1 meter tu kadang dia ada macam keliru sikit lah kan, laluan dia kan. So kita kena agak lah laluan yang kita nak lari tu. Kiranya kalau kau masuk lane orang lain tu, kiranya foul ke? Kau disqualified ke macam mana? Batal. Oh batal. Kiranya tak kira lah kalau kau nombor 1 ke apa. Kan kira batal lah kalau kalau kita masuk lane orang. Batal tu maksudnya kalah lah. Okay. So kiranya waktu kau lari tu ada langgar podium macam bedu ke? Macam mana? Ada. Wajar lah. Kalau masa aku nak starting tu, aku ni dulu lah ambil masa dulu untuk tengok laluan tu dulu. Laluan yang nak lari kan. Kita kena agak laluan and then kalau kita dah bersedia, baru kita akan mulakan. I see. So kiranya kau dah biasa dengan track tu dulu lah sebelum kau lari. Biasa dengan track dulu. Macam test drive lah dulu. So, Chang, pernah tak bila masa kau lari tu, contohlah macam 200 meter, time seleko tu kau terus? Tak pernah lagi. Tak pernah? Dia tak pun masuk line orang ke? Tak ada. Tak lagi. Kalau kacang terus ke pagar duduk kan. Tak sebab kadang kita ada track tu dia punya line dia putih, dia tak apa nak jelas kan. Ada juga kadang line tu dia ada yang warna biru. Macam tu lah kalau kita nak track kapak macam tu track kapak memang aku tak nampak tu. Kenapa dia orang tak buat track yang macam boleh rasa benda kaki? Mana aku tahu track tu kadang rasa kaki payah juga sebab kadang dia guna tapi ada aku lah, kalau kau rasa kau dah tak nampak line tu tapi bila ada orang kat depan kau macam kau ikut dia, kau cocok yang ni belakang adik. Kalau kadang kau kanan ada juga ikut orang depan tu. Kadang contoh ada kata orang depan tu lagi silau pada kita, kau ikut jalan yang lain payah juga baik kita ikut agakan kita nak pergi ke mana. Jalan track tu. Kiranya sekarang ni kau main 100 meter dengan 200 meter. Tak ada try 400 meter ke 800 meter ke 1000 meter. Tahun depan 400 meter. Tahun depan 400 meter. Gila. Power. Main. So terror. Okey lah, ni boleh lah lawan aku. Boleh je. 400 meter ya. Okay, kita nak teruskan ke cerita Razi seluar. Okay Razi, kau main apa? Lepas tu apa kau punya likur-likur? Razi main seluar, lalu renang. Okay, aku main suka renang. Okay, aku start main renang ni pada 2017 lah. Okay, aku start kat situ tu sebelum tu aku tak reti pun berenang. Aku kira kampung style lah orang cakap. Aku cakap aku punya renang sebelum aku training, sebelum aku tahu berenang tu, aku punya berenang tu kampung style. So coach aku pergi training, coach tengok aku punya swim, dia ubah sikit-sikit lah, dia ubah aku punya stroke, dia ubah aku punya macam lah. Memang semua kalau boleh aku stroke tu kita punya tangan nak berkuat. Aku ingat stroke orang sakit tu. Yalah. Aku pun baru nak tanya. Kayaknya kau belajar berenang ni sejak umur apa? 2017, time tu umur aku 19 tak? Tak, maksudnya sebelum kau masuk ke dunia sukan berenang lah. Kau kan dah memang pandai berenang sikit kan? Dah ada basic berenang kan? Lepas tu? Yelah, bila yang kau daripada kecil ke memang waktu kau dah sekolah menengah, ponteng pergi sungai berenang ke? Macam mana? Masa kecil-kecil dulu serajin jugalah mandi parit. Mandi parit berlumpur lah. Tak, itu payah. Mandi parit mesti mandi lumpur. Lepas tu berenang apa orang cakap, berenang katak.
Free pun masa tu buat berenang free pun kepala ke atas. Sebenarnya itu cara salah tu. So aku belajar yang betul masa aku start 2017 lah. Time tu aku belajar kat KL lah. So kat situ member aku semua masuk sukan. So aku nak jugalah try sukan yang tak ramai saingan. So sukan renang ni macam tak ramai sangat saingan. So aku try juga sebab apa tak banyak saingan, sebab orang susah. Sebab kolam susah nak pergi training. So untuk yang nyata ni macam susah dengan masalah transport. So aku suka dengan cabaran tu, aku nak juga pergi. Aku pergi modal Grab sendiri, pergi balik naik Grab. Jangan nangis, relax tu. Nangis Iman. Wah nampak tu. Okay, aku 2017 tu masih main-main lagi lah training. Dalam sebulan tu 2 kali pergi. Lepas tu tahun depannya tu 2018 tu ada game Paras Ukmah kat Perak. Baru tu training betul-betul. Training betul-betul. Okay, dapat pingat. Lepas tu kiranya waktu kau punya modal Grab kau tu berapa ringgit? Modal Grab tu okay, aku start betul-betul training masa bulan 8 2018. Time tu Paras Ukmah dengan 11. Modal Grab 16,000. So 3 bulan training tu modal Grab aku dalam 2,000 lebih. Uish, time tu kau tengah study kat ni lah, MAB MTC lah. Time tu aku training dekat MSN. Waktu tu so, kau study lah kan? Macam mana? Waktu tu kau study kat MAB kan? Lepas tu aku study kat MAB. So aku pergi balik tu dalam RM20 lah. Kalau demand petang tu waktu kelas kan habis pukul 5. So memang tengah demand macam tu, kadang sampai pergi saja RM15. Lepas tu balik. Time tu training dalam seminggu 3 kali lah. Paling banyak pun 3 kali ke 4 kali. 3-4 kali macam tu lah. 2,000 tu training kat 2,000 lebih. Lepas tu sampailah bulan 11 training tu orang cakap modal dululah aku cakap apa lah, memang kena modal lah. Betul. Kena modal ini sebab langsung kau bawa-bawa pun memang takkan orang nak support kau kena support diri kau sendiri. Lepas tu kau training sebab coach pun memang dah target kita. So kita betul-betul lah kena training lah. Duit setting dapat belum? Mampus. Okay, dah lu kacang. Jangan tanya lu sekarang. Berat ni. Sebenarnya senang cerita, kalau nak jadi atlet ni kau perlukan modal daripada segi wang ringgit dan juga modal masa. Kalau kau tak ada masa, kau tak ada komitmen untuk berlatih, memang tak ada apa benda boleh jadi kan. Melainkan memang rezeki kau boleh dapat. Kalau kita nak training pun kita kena ni lah, bersungguh-sungguh lah. Walaupun yelah banyak sangat kita memerlukan ni macam-macam kan rintangan, tapi kita kena buat jugalah. Macam mana kalau benda tu, kalau kita nak benda hasil. Ya, itu dah. Terima kasih Kacang. Thank you. Soalan yang kedua aku nak tanya kat korang kan. Kenangan yang ada, tak kisahlah manis ke kan, sedih ke, kelakar ke, apa ke kan. So aku akan start dulu kenangan ni dengan kenangan aku. Kenangan aku ni, bagi aku ni kenangan yang aku rasa unexpected lah kan. Maksudnya ini apa, macam nak cakap, turning point lah bagi aku. Turning point aku tu waktu 2019 aku pun tak ingat. 2019 dalam tournament KL punya tournament by Lions Club untuk OKU saja, di mana semua OKU boleh masuk. OKU Pekat Bisu, OKU cacat fizikal dan OKU pelihatan lah. Time tu tak silap aku ada 40 orang yang sertai, dan waktu tu aku memang masuk tak expect apa lah.
And sebab aku expand nak masuk yang utara. Okay, kalah yang ni aku nak masuk pergi ke Pening punya zone, nak wakil utara. Kalau menang top 10 ke KL tu, aku dapat wakil KL lah, wakil zone tengah lah. Dan waktu tu nak dikatakan waktu tu zone tengah ni, zone KL ni memang paling kuat lah. And sebab sebelum ni pernah menang pun zone KL. Jadi aku saja try luck, saja try nasib. Dia ada 5 game dan game pertama aku menang, game kedua aku menang, game ketiga aku menang juga, dan game keempat tu pun aku menang. Aku rasa yang game kelima ni penentu lah. Kalau aku menang, aku dapat juara tournament ni. Dan aku lawan dengan Otai lah memang. Aku tak ingat uncle tu umur apa, 60 lebih ke 70 lebih, aku tak pasti. So aku lawan dengan uncle tu, tak silap aku rating dia dalam 18 ke 19 ke, aku tak ingat. Rating dia tinggi gila lah. Aku punya rating rendah ke dalam 1-2. Dan waktu tu memang kalau menang, memang kau dapat RM500. Okay. Dan aku lawan dengan dia, aku kalah. Tapi aku still berpuas hati lah dengan aku punya performance yang aku buat kan. Aku kalah tapi aku dapat nombor 4 lah. Hampir lah sikit. Memang Tapi okey lah Pak. ya, bagi aku itu kenangan yang aku ingat. Dan seterusnya aku wakil zone tengah, dan kita orang punya zone tu jadi champion lah. So memang tu antara kenangan yang manis lah dalam tu. Sebab kita orang berjaya merangkul champion. Sebab kebanyakannya zone tengah ni banyak dapat antara nombor 1 sampai nombor yang ke 18 something. Kebanyakannya zone tengah memang power gila lah. So itu antara kenangan yang manis aku lah. Sebab aku punya turning point daripada situ. Aku lepas daripada tournament tu, aku memang susah nak kalah daripada segi game dekat game secara fizikalnya lah. Memang susah nak kalah lah. Waktu tu memang aku rasa tak pasti apa yang terjadi kat aku. Mungkin sebab aku banyak kali study ke apa. So kalau korang nak berjaya, korang kena banyakkan berlatih lah. Itu adalah lebih yes, komitmen pun kena ada. Itu antara kenangan manis aku. Jadi aku nak tanya lah, kenangan manis ke sedih ke daripada benda Gaut? Aku pula. Aduh. Nak cerita yang pasal langgar podium ke? Tak boleh. Aku dah sebut. Kau kena sebut yang lain lah. Cerita lah tu yang pernah dapat pingat kat tu kat mana Olimpik kan? Tak bukan. Olimpik agak-agak siap. Ni tak tahulah nak cakap kenangan apa. Time ni hang tuan rumah lah 2012. Faham. Aku memang ingat lah. Aku ni awal ingat peluru time tu ambil lagi peluru sampai cakar kan. Training punya ligan sampai time nak main sukan tu main golball pula. Saya Pak Karim. Maksudnya kau memang target kau untuk wakil olahraga balingan kan. Tiba-tiba dia tukang kau masuk ni golball. Betul. Sebab aku pun tak tahu time tu tuan rumah faham dia nak buat golball. Lepas tu time tu untuk yang blind lah. 3 orang. Kau bayangkanlah 3 orang main sampai habis lah. Tak, kira memang kau main golball saja lah. Yang balingan tu kau tak main? Tak main. Uish. Sebab tuan rumah mesti kena ada wakil kan. So tak tahu nak cakap kenangan apa. Kira kenangan yang kau tu memang kau punya rakan sepasukan golball tu kau kenal tak? Kenal. Dia main olahraga lah. Yang tu abangku, aku dengan ada seorang kawan ni lah. 3 orang. Itu lah kenangan. Kau training gila-gila sampai time dia main game lain. Memang jam lah. Sekejap, kira aku nak patah boleh sekejap. Kiranya kau dapat tahu waktu hari pertandingan ke ataupun beberapa bulan sebelum para sukma tu? So itulah kita lapor diri. Hari ni lapor diri. Tu baru tahu. Kalau tu tak, biar mereka kan. Aku tanya lah coach tu. Dia kata memang faham buat apa ni? Tournament golball. Dia kena ada wakil lah. Setiap negeri Pahang kena ada wakil. Dan tu yang tak nampak 3 orang. Nak tak nak jalannya lah. Dia main petik je. Main petik je.
Bahaya main-main petik-petik First game? nama. Okay, ya, first game. Game over. First game. Kalau Dah lah tuan rumah. uh, Over. kalau untuk audience yang tak tahu goalball ni apa, goalball ni sejenis nak dikatakan game yang hanya untuk KU Beratang ataupun orang normal boleh main tapi kena pakai blindfold lah kiranya. Tak apa, nanti aku buat video pasal goalball. Yes. So itu dia. Kalau goalball apa dia? Tahu nak cakap kenangan apa tu? Duh, mana tahu tu ada kenangan apa cakap apa bila tengah naik podium tu apa ada awek yang bagi yang pingat kat bendu. Yang mana waktu? Waktu ada tak ada? Mana tahu ada kenangan tu ke ada? Tak ada ke? Tiba-tiba ada awek cantik yang masuk yang sarung dengan pingat untuk bendu ke? Tak ada. Tak ada. Ke kau punya taste laki bedu? Let down lagi pasal goalball ni. Oh ya, okay, goalball. Okay. Teruskan. Goalball tu lah. Dan tak pernah training kan, main goalball. Ini tak tahu nak kata kelakar ke, aku bengong ke, aku tak tahu lah. Okay, mula-mula orang tu baling kat aku tangkap bola, aku baling lah. Sampai berapa second, bola tu sampai balik kat aku. Dalam 2 second je. Laju. Laju dia orang balik. Dia kena kat abang aku center. Kini bola tu dia kau baling dan 2 saat lepas tu bola tu sampai ke abang engkau. Abang aku center, aku ingat aku duduk dekat point aku. Aku duduk kat center juga. Aku baling tu kena belakang abang aku. Terus cakap. Saya laju pula. Okay, aku faham. Kayaknya ada ni lah. Abang aku punya maki. Kayaknya goalball ni ada 3 player kan. 3 kiri, tengah dengan kanan. Abang kau duduk tengah, kau duduk belah kiri ke? Dia duduk center ke? Kiri dia. Oh, kau duduk belah kiri dia. Lepas tu engkau pergi ke center dan abang kau ada dekat depan kau. Kau ada kat belakang dia lah. Ya. So kau baling ke bontot dia. Okay, alright. Kau baling kat kepala dia tu. Itu je lah kan. Sekarang ni kita teruskan ke Hanif Kacang. Nama benar panjang. Antuk sekati lah. Okay. Oh, dia kenangan Yeah, kenangan. Banyak kenangan lah. Tak, kenangan dalam sukan ni lah. Alah kau ni. Tahu dah kenangan banyak dengan kau punya teman wanita. Kenangan masa 2012. Lihat kita sampai 2019 lama sial. Okay. Jadi 12 lah masa ialah untuk saya pilih untuk pergi ke para Pahang kan, Pahang jadi Tomah kan. Yang dia ada waktu sama tu ada qualified lah dengan member sekolah. Memang lawan lah dengan diorang kan. Kalau dengan member sekolah kau, okay. Waktu tu lawan kira dapat biasanya kalau lawan-lawan ni rasanya dapat pergi kan. Rupanya tengok lane nama tak ada nama. Kayaknya kau patutnya kau masuk dalam list tu. Tapi kau tak ada, nama kau tak ada. Tak ada. Tak dapat dipilih. Okay, faham. Oh, kayaknya kau tak main lah untuk edisi tu. Main sebab masa tu ada budak ni ada lagi laju lagi masa tu. Oh, kayaknya kau bukan lagi laju, maksudnya kau lagi lembab lah daripada diorang. Lembab tu lain. Lembab tu kalau lembab tak faham bahasa. Lagi lambat lah. Kalau lagi lambat macam mana? Itu lambat bela nama dia. Okay, kiranya kau tak berpeluang lah nak main untuk negeri kau di tanah negeri kau. Tak ada rezeki.
Oh. So apa yang kau buat waktu tu? Tu yalah, ada rezeki, mungkin rezeki kita kat tempat lain, tahu. Tak, Cubalah. waktu tu kau dapat laporkan diri dulu ke macam mana? Tak ada. Adalah tu tak ada laporkan tu, entah. Tak ingin. Training. Tapi training kau masuk lah. Kau join lah training. Tak join. Masa tu dah dapat list nama yang senarai-senarai pergi tu. Tak ada, memang tak ada lagi lah. Oh, okay. Kau training pun kau tak pergi. So memang kau tengok nama kau tak ada. Soalnya Sedih lah. kau rasa sedih lah sebab kau dah lah tak pergi training. Lepas tu tengok nama kau tak ada. Macam mana? Betul. Sedih gila. Qualify untuk pergi. Ya, qualify-nya untuk pergi ni. Kayaknya kalau kau nak masuk ke edisi Para Sukma Pahang tu, dia ada kelayakan dulu. Kelayakan dulu kau tak lepas kelayakan tu ke? Lepas tapi tu lah. Dia nak nombor 1. Dia nak nombor 1 saja. Dah waktu tu kau tak dapat Kalau lah nak main gobol dengan Bedu. Oh, tak dapat. Tak baik. Time tu dah kenal Bedu ke? Kau tanya. Ya. Ya, Bedu. Kau kata kau lepas. Tapi dia nak nombor 1. Dah tu kalau kau lepas, kau dapat nombor apa? Duduk depan nombor 2. Oh, kau dapat nombor 2. Oh. So kau rasa macam kau terkilan lah sebab kau tak dapat nak pergi lah tu. Walaupun kau dah cuba dapat nombor 2. Tapi diorang ambil ni je, satu player je Dia orang pilih kan. Asalnya dia pilih yang mana terbaik lah. Dia pilih macam nombor 1 tu, dia ambil nombor 1. Maksudnya yang lebih okey. Ni kena 1, 2, 3 Jang. Nak masih dia nak pilih macam tu, tak ada lah. Yang podium. Okay. So kiranya waktu tu kau tak ada nak pergi negeri lain, tak boleh lah kiranya. Tak boleh, masa tu sekolah lagi. Oh, waktu tu kau umur berapa? Berapa? 9 tahun? 16. 16. Okay, alright. Aku pening. So, itu adalah kenangan kau lah kiranya. Kenangan yang kau rasa sedih ke macam mana? 15. Masa tu kena 2015. Oh, 2015. Aduh, Pak. Aku lah salah. Okay. Ya, orang fikir yang ini live Jang. Alright. Okay, itu dah kenangan. Kenangan yang aku boleh cakap kenangan yang sedih bagi Hanif Kacang. Okay, kita dapat terbaik macam mana kan, tak ada rezeki. And then kita cuba lah kita cuba next year. Oh, so next year tu lepas ke tidak? Dia 2014 dekat Kedah. Kat Kedah tu dia ambil berapa orang pula? Kedah dia orang pilih. Kita dapat pergi je. Tak ada orang pilih, so dia ambil berapa orang? Orang? Tak ingat lah. Dah lama lah. Oh, maksudnya bukan kau seorang je lah kan, sebab maksudnya ada orang lain lagi lah. So jadinya untuk negeri, untuk edisi tuan rumah, dia ambil seorang je. Aku rasa aku rasa waktu tu dia ambil tempat ketiga lah untuk kelayakan negeri Pahang tu. Nombor 2 je dia tak ambil. Sebab engkau. Tak ada, aku kira macam. Alright, kita nak teruskan ke Razi seluar. Alright, Razi. Kenangan yang manis ke, sedih ke, yang lucu ke? Sebab aku tahu mesti ada kenangan yang lucu ke, lucut ke. Suara Razi hilang. Alah. Okey lah, aku potong cerita pasal, sebab aku pun Razi seluar, so aku cerita pasal seluar lah. Okay, time Para Sukma Perak 2018 tu. Masa tu game aku 50 meter freestyle final. Freestyle Aku daripada starting block tu, aku terjun. Okay, dah starting block, dah sebaris ni, memang dah nak start ni kan. Alamak, jangan. Kenapa tu? Okay. Terlondeh ke? Okay, teruskan. Okay, apa? Bunyi je whistle, pip, okay, terjun. Bunyi dia fuck sikit lah. Okay, semua aku tanggal tu. Tanggal habis ke macam mana? Dia separuh tu. Dia separuh sikit dia.
Biasa kalau 50 meter free masuk dalam dia underwater kena dolphin tau. Dolphin baru kuat terus buat free. Aku masuk je aku tarik seluar dulu. Bagi betul baru aku dolphin sikit baru aku keluar. Uish. Tapi sebenarnya kalau macam tu dah disqualified sebenarnya bila dah masuk swim. Memang kau tak boleh betul apa. Kalau macam kau punya Google kau masuk air pun kau tak boleh nak betulkan. Kau kena teruskan. Tapi sebab tak ada kamera underwater so diorang tak nampak aku. Oh. So aku dah memang qualified tu, dah disqualified. Kiranya kalau MSN kalau tengok ni nak bagi tahu yang Razim. Nak bagi tahu yang Razim main tipu. Zee. Tak tanya Zee. Apa? Time dia terlucuk tu kat dalam tu ada cover tak? Jangan cakap ada cover. Situasi memang ada cover. Kayaknya tak yang memang tak ada siapa perasan. Tak tahu ada orang perasan ke tak. Tapi aku sempat bila dah masuk dah terjun sampai air tu. Fuck, dia tanggal sikit separuh. Lepas tu aku naik kan. Sempat naik tu dua-dua tangan tu. Lepas tu dolphin kick. Lepas tu start swim. So memang cakap seluar tu longgar, aku tak ketatkan, aku lupa, aku tak tahu sebab apa aku boleh lupa nak ketatkan seluar tu. Memang waktu tu tak ada siapa tegur lah. Ada juga tak ada siapa tegur sebelum tak ada siapa tegur. Kalau memang dah confident. Ada buat live ke? Nak search lah. Tak ada. Oh tak ada. Aduh baru nak sebab time search. tu yang aku lebih fokus dekat aku punya Google je. Sebab Google penting bila masuk air kau dah tak boleh fokus. So seluar pula aku tak expect lah. So tapi kat situ memang aku tak sangka sebab aku swim masa tu aku tak fikir pun yang aku boleh menang sebab aku fikir seluar aku je. Oh disebabkan seluar tu kau menang? Aku menang, aku nombor 1 tentu. Okay MSN boleh tarik balik. Aku fikir aku nombor lah sebab aku rasa aku dah lambat lah kat starting tu sebab aku tarik kan orang dah swim dah. Aku swim. Aku swim tu dapat 50 meter free and sprint. Aku fikir seluar aku je. Seluar aku kalau time swim kan seluar kan makin lama makin ke belakang kan. Betul. So aku sikit Aku lekat je. Aku kikik sampai dah atas dinding. Aku cakap aku dah pergi selamat. Tengok puak nombor 1. So aku tak fikir pergi lantak. Tak seluar tak. Kau waktu tu kau pakai seluar ke macam mana? Ke seluar yang kecil? Seluar slimming lah. Seluar yang kecil lah guys. So seluar tu kena memang guna kos kau sendiri lah kan. Seluar tu memang guna kos sendiri lah sebab yelah time tu Allahu Akbar. Sorry. Time tu tak ada peruntukan seluar lah untuk kita orang. Sedih lah kat situ pakai swim pakai seluar sendiri. Yalah biasalah baru nak naik kan. Semua benda sendiri lah. So lagi sekali pula tu. Kalau korang boleh tengok kat sini bukannya seluar je yang terjatuh, terlondeh, tapi handphone pun terlondeh daripada Razi. Alright. Okay, itu dia cerita. Kacau gelap macam tak ikhlas ke? Cang, gitu kau jangan. Okay, itu dia cerita daripada Razi. Kita nak teruskan ke segmen yang ketiga. Pencapaian lah kiranya. Ni terakhir. Mana dia kita? So pencapaian korang lah kiranya. Pencapaian masing-masing, tak kisahlah macam mana pencapaian yang korang boleh banggakan. Kalau aku memang tak ada pencapaian yang aku boleh banggakan lah. Sebab sekarang ni aku tak ada achieve lagi aku punya goal. Mungkin aku ada achieve pun, maybe ada satu tournament tu aku tak kalah langsung lah. Itu je lah. Tapi itu tournament yang berdasarkan kumpulan. Aku ikut kumpulan lah. Kalau kumpulan aku kalah lah. Walaupun aku menang semua game. Tapi itulah yang cerita. Sebab kalau sukan ni tak kisahlah. Kalau korang berpasukan, kalau korang kalah, tim korang kalah, maksudnya korang kalah sekali. Korang tak boleh nak salahkan korang punya teammate. Itu apa yang aku pegang lah. So aku tak ada pencapaian lagi. Maybe pencapaian aku yang terbaik pun maybe nombor 4. Aku punya team zone aku juara. Itu je kot.
Maybe aku ada terlupa, aku tak ingat. Yeah. So itu antara salah satu lah pencapaian yang taklah terbaik daripada aku. Sebab aku pun baru berjinak lagi. So aku nak tanya kepada Bedu Gaut, Bedu punya pencapaian. Pencapaian lah. Pencapaian aku 2014 itu first medal aku pernah dapat lah. Apa dia? 2004? 2014. Oh 2014, okay. 2004 main dia lain. Oh 2004. 2014 apa tadi? 2014 lah first medal aku pernah dapat. Dapat perak lah. Tapi sebenarnya boleh dapat gol, tapi mungkin tak ada luck kat aku. Waktu tu apa dia? Apa yang perak? Tak perlu time tu. Yang lain semua tak lepas. Mewakili apa? Malaysia? Tak, Negeri Pahang lah. Negeri Pahang. Kini first medal. First tu? Tu je lah. Kau pernah main untuk Malaysia ke macam mana tu? Aduh, tak payah. Iyalah. Aku nak tanya, kau pernah tak? Tak kira macam mana, bukan wakil kot. Itu macam mana cakap bawah cakap aduh. Bawah Malaysia. Tak tahu cakap macam mana. Bawah Malaysia kot. Bawah Malaysia. 2000 apa lah, tak ingat lah. Waktu Malaysia tapi ada 19. Bawah umur 19. Bawah 19. Bawah umur lah. Umur. Masih bocah. Masih bocah. Zaman-zaman Bedu masih ramping lagi. So itu adalah Bedu Gaut punya pencapaian. Jadi kita nak tanya pencapaian Hanif Kacang. Perak tu. Perak tu nasib tu. Macam mana? Nasib. Dalam sukan mana ada nasib? Jadi macam mana? Betul lah, nasib tak kalah. Tu je. Ya. Jadi apa pencapaian kau, adik Kacang Itik? Dapat gangsa. Dapat gangsa. Just sambung lah. Senang mengajak kawan dapat gangsa. Dapat gangsa. Betul, dapat gangsa. Masa tu acara 800 meter. Tak tahu lah kan. Mungkin rezeki orang nak bagi. Tiba-tiba tak lodak dapat nombor 3. Padahal kita orang last kali tiba-tiba dapat nombor 3. Rezeki. Apa maksudnya kau orang last kali? Lain lah. Dapat mula. Okay, maksudnya waktu kelayakan tu kau hit tu kau dapat ni lah 16. Ada kalau tak ada kadang hit tu lawan. Maksudnya terus final lah. Final tu berapa orang? Ini aku 5 orang. Kau dapat nombor 3. Nombor 5. Berbanding nombor 5 tapi dapat mana rezeki yang nak dapat gangsa. Ya Allah. Okay, yang ni yang nombor 3 tu apa? Tak, maksudnya yang 2 orang tu dia orang disqualified ke apa? Yang dia orang tu dia masuk laluan awal. Sebab tu dia orang kalah. Maksudnya yang dia orang main macam aku cakap tadi lah, dia orang cucuk angin lah. Dia orang batal lah. Kayaknya kau dapat nombor yang terakhir lah, last lah. Hello? Ya, ada. Tak, itu kejohanan yang mana? Sukma. Para Sukma bila? 18. 2018. Tapi orang kata kalau nak menang ni kita kena ikut peraturan lah, baru kita boleh menang. So kiranya Kacang ni masih lagi dikira pemenang nombor 3 sebab ada ikut peraturan. Macam yang lain tu dia orang tak ikut rules kan. Dia orang langgar, foul, disqualify ke apa, keluar awal lah. So 800 meter Cang? Ya. 800 meter tu panjang mana lah? Dua kali pusing lah. 400 macam 400 satu round. Lepas tu kalau 400 ni 2 round. 800 meter tu dua round lah. Kena lari.
Apa? Aduh. Okay. Itu dia kenangan pula. Itu dia pencapaian daripada Ada tak Cang? Ada apa 800 meter kau masuk kan? Kalau Padang tu dalam 2 round kan? Ada tak time kau lari tu, kau dah lari, kau sekali lah dengan hit kau kan? Ada tak orang yang saingan kau tu lari 4 round? Time tu kau baru seround? Tak ada. Oh, maksudnya dia laju satu round lah. Dia daripada laju buat banyak round. Pasal dia punya laju lari tu, padahal kau baru 1 round, dia dah 3 round, dia dah 2 round dah Jam. Tak ada tak yang rajin sikit yang dia pusing lagi satu round? Tak ada. Ada tak yang dia saja nak potong kau lagi, jangan dia potong lagi. Itu bohong. Okay, itu dia Hanif Kacang, atlet olahraga kategori LD. Jadi Tak guna waktu ni. okay, kita teruskan ke Razi Seluar. Sebab aku dengar cerita memang bersinar-sinar dia punya medal. So Okay, masa Paras Umar 2018 tu dapat 2 pingat emas dengan 1 perak. apa? 2 emas. Tanah. Boleh lah belanja makanan. 2019 Malaysia Open 2 pingat emas, 6 silver. Malaysia Open apa? Itu turnamen normal ke apa? Untuk kategori swimming open. B1, B2, B3. Oh, Combine semua. sini. Okay. Faham Faham. Kiranya kalau jap nak tanya sesuatu. B1 ni diorang macam mana diorang swimming? Ada tali ke macam mana? Aku nak tahu juga. Tak ada tali, cuma yang beza dia bila nak sampai dinding tu, dia akan ada satu volunteer yang akan jaga kat ujung tu, kat atas tu. Bila macam dalam 1-2 meter dah nak sampai dinding tu, dia akan touch kau badan kau pakai kayu tau. So bila dia touch kau pakai kayu tu, automatik kau akan tahu okay dah nak sampai, kau akan turn. Oh, kayaknya tak ada lah yang swimmer B1 yang dia ke kiri sangat ke ter-U-turn ke apa. Tak ada sebab diorang ada tali. Oh, ada dalam, tali. Memang maksud tali tu ialah macam biasa normal kan, kolam renang ada tali macam hit 1, hit 2 tu kan akan berhadang dengan tali kan straight ke depan kan. So untuk lane 1 untuk kau, lane 2 untuk ni peserta 3 sampai lah 8. Sampai 8 tu adalah line tu. Line tali macam railing lah kiranya kan. Tali. Okay, tali. So tu lah. Mesti orang yang dah tahu berenang tanya, apa benda Pak An ni tanya soalan ni? Bodoh. Tak maaf kan, aku tak tahu langsung pasal berenang. Dalam lane tu, diorang B1 tu memang starting sama daripada atas juga. Bila diorang terjun, diorang dolphin pun sama. Tapi bila diorang dah nak start swim, dah habis dolphin, diorang nak timbul, diorang nak start swim tu, ada juga yang ke kanan dan ke kiri. Tapi bila diorang dah kanan tu, memang mesti ada touch tali sikit lah. Diorang pandai-pandai lah, mesti diorang akan ke kiri sikit sampai kat tengah-tengah tu lah. Diorang biasa yang B1 ni bila swim memang dah professional lah. Diorang tahu kat mana diorang. Ada yang tegak swim pun ada. Bila macam mana? Tapi kan, aku risau juga kalau B1 berenang. Takut dia berenang makin dalam tu. Tak ada, aku rasa diorang dapat tahu kot gravity kan. Diorang memang pro lah, memang pro. So kalau dapat nanti ke peha atas pula nanti nampak. Kalau dapat benar. Nampak peha. Yelah, daripada itik berenang kan. So itik dia kalau berenang dia timbul lagi, kalau peha dia tak timbul dah. Okay Razi, apa lagi pencapaian? Itu je ke? Masa 2019 Malaysia Open, 2 pingat emas, 6 silver. 6 silver? Apa banyak kategori masuk? 8 acara lah time tu. Time tu memang banyak ambil 8. And 2020 tak ada? Dia macam nak Michael Phelps sikit lah, 8 pingat emas tapi tak dapat. Lepas tu qualified ASEAN Para Games
dapat qualified satu acara, so tu dah cukup bangga lah. Tapi sebab tak dapat pergi, yang dapat baju lah, tunjukkan baju ni. Baju lah. Inilah baju kenangan Asian Para Games Manila. Tu lah kenangan aku. Tu lah. Kenangan lah ni. Dapat pergi kan, COVID-19. Tu lah. Kau tengok baju tu mesti kau tengok COVID-19. Bakar tu baju tu bakar tu. Tu je lah setakat ni pencapaian untuk Para Sukma 2020 ni kan nak. Nak apa nak tambahkan lagi pencapaian. Tambahkan lagi lah. Itu dia semangat yang kita nak. Jadi inilah dia pencapaian daripada atlet-atlet dari Pantry Gelap. So aku ada soalan yang terakhir. Soalan ni soalan yang quick je. Para Sukma 2021 tahun depan dekat Johor. Jadi nak tanya dulu lah dekat Bedugod. Main lagi tak? Lepas tu wakil negeri mana? Aku main lagi wakil negeri yang sama, Negeri Pahang. Tapi aku main dah tukar acara lah. Tukar acara. Tak. Okay. Tukar acara lain. Aku dah main lombol. Oh, main lombol. Itulah. Main lombol. Ya, boleh padam lah. Yeah, okay. Ni Hanif Kacang. Macam mana? Masih setia lagi ke? Ya, masih lagi. Main negeri Pahang. Main 100, 200 dan 400. Oh, 800 tu tak main dah. Pusing 2 round tu. Agak dah. Oh, dah tak main dah. Dapat kan? Tu lah. Kita cuba yang lain lah. Razi, macam mana? Main macam biasalah, sukan biasa. Cuma sekarang ni aku nak pindah negeri. Oh, pindah negeri. Oh, negeri mana? Negeri mana? Mungkin aku nak pindah negeri sendiri lah, negeri sendiri. Kan sebenarnya ni memang negeri sendiri kan? Dalam nanti mana tahu dah ada duduk kat negeri orang ke? Oh. Adakah sama dengan negeri aku? Sebab aku alright, kalau aku pula, aku akan still lagi main untuk Perak dan akan insyaAllah mengetuai kontingen chess Perak, para chess Perak lah, untuk ke Johor tahun depan. Jadi akan tolong doakan semua atlet-atlet Pantry Gelap untuk berjaya. Aku pun nak doakan korang semua berjaya, sukses dalam dunia sukan ataupun apa saja yang korang buat. Jadi good luck to everyone. Setakat sini saja Koyak Podcast pada video kali ini. Jadi jangan lupa singgah ke social media kami, Facebook, boleh like, Instagram kami yang dah mati, boleh tolong follow, hidupkan balik. Dan tolong subscribe dan like video ni kalau korang suka, dan share. Alright, itu je dia Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Assalamualaikum. Kap negara.